Jelas tak? Jelas. Jelas now. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita mula dah. Pukul 9. Okey, pukul 9. Kita mula pukul 9 lah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama sekali kita syukur kepada Allah SWT kerana Allah berikan kesempatan kepada saya dan juga tuan-tuan untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan berkaitan dengan perbahasan ulumul hadis, asas kenali ilmu hadis Nabi SAW. Jadi berkaitan dengan ulum hadis ni disebut sebagai ilmu usul hadis, ilmu istilah-istilah mustalahat yang terdapat dalam ilmu hadis ni. Dia ada istilah-istilah dia, tak sama istilah di sisi para ulama hadis dengan istilah yang digunakan pakai oleh para ulama usul fiqh, ulama usul, ulama akidah dan sebagainya. Tidak sama sekali. Kerana setiap bidang itu ada dia punya mustalahatnya tertentu. Walaupun dia pakar dalam ilmu usul fiqh, belum tentu dia pakar dalam ilmu usul hadis. Kerana ia mempunyai disiplin yang tertentulah, dia tak boleh nak sama setiap perkataan tersebut. Baik, tuan-tuan sekalian, pada pagi ini kita akan meneruskan perbincangan kita pada muka surat 91. 91 iaitu membincangkan tajuk kita hadis mu'dal. Hadisun mu'dal. Apa maksud hadis mu'dal? Nanti kita bincang. Walaupun ada di antara kita yang sudah mengetahuinya, mungkin kita akan ulang kaji baliklah. Ataupun saya membuat sikit penambahan maklumat supaya berkaitan dengan ulum hadis kita ni agak komprehensif ataupun dengan kefahaman yang baiklah insya-Allah. Baik, tuan sekalian, hadis mu'dal muka surat 91. Kalau kita tengok definisi yang dipilih oleh Dr. Sayuti bin Abdul Manas ini dalam bukunya Asas bagi Kenali Hadis Dhaif ataupun Kenali Ulum Hadis. Hadis mu'dal, al-mu'dal huwa ma saqata min isnadihi ithnani aw akthara ala tawali. Ini pengarang kita pilih definisi ini. Definisi ini banyak tuan-tuan. Hadis mu'dal ni sekali kita akan tengok dari sudut perbezaan itu. Pengarang kita diambil huwa ma saqata min isnadihi. Hadis mu'dal ialah hadis yang gugur pada sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Jadi maknanya bila orang sebut tentang mu'dal, hadis ni pun bermasalah dari sudut kecacatan dari sudut sanad tu. Sanad dia gugur. Dan antara syaratnya ialah dua ataupun tiga, bukan satu saja, dua ataupun tiga ala tawali, secara berturut-turut. Nanti kita akan tengok perbezaan di antara hadis mu'dal dengan hadis munqati'. Dia ada perbezaan dia. Cuma hadis mu'dal ni faham kita bahawa dia gugur sanad dua ataupun tiga dan ala tawali, secara berturut-turut. Okey, itu dari sudut definisi dia. Hadithun mu'dal. Baik. Kita tengok contoh dia tuan-tuan, muka surat 91. Haddatsana Abu Ishaq an Al-Auza'i an Harun bin Ri'ab qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than fafutiha lahum ila akhir hadis. Daripada Abu Ishaq memberitahu daripada Al-Auza'i daripada Harun bin Ri'ab berkata, telah datang kepada Nabi SAW satu rombongan, maka dibukakan pintu kepada mereka. Hadis ni dibincangkan. Dan hadis ni boleh lihat dalam kitab Ithaf Al-Khirah. Ithaf Al-Khirah. Baik, kita tengok perbahasan dia muka surat 92. Imam Al-Busi rahimahullahu ta'ala mengulas hadis ini. Beliau berkata, perawi dalam hadis ini kesemuanya thiqah, tetapi hadis ini mu'dal. Maknanya sanad hadis ni okey, sanad dia thiqah. Tetapi tuan-tuan, sanad bagi hadis ni ialah mu'dal. Kerana apa? Kerana Harun bin Ri'ab Al-Asidi Al-Basri meriwayatkan daripada tabi'in yang lain seperti Al-Hasan bin Musayyib dan selain daripada mereka berdua. Di sini sebenarnya terdapat dua orang perawi secara berturut di antara Harun bin Ri'ab, iaitu Al-Hasan dan juga Ibn Al-Musayyib. Maka hadis ini dikira sebagai hadithun mu'dal.
Okey, tuan-tuan nak tengok lebih jelas, tuan-tuan tengok dekat peta minda dekat bawah tu muka surat 92, tuan-tuan boleh tengok ya. Hadis ni Harun bin Ri'ab ni dia skip, dia buang, dia gugurkan dua orang perawi secara berturut-turut, perawi pada generasi para tabi'in, kemudian generasi sahabah, dia sandarkan terus kepada Nabi SAW. Hak atas tu dia gugur. Peta minda yang kedua tu tengok, itu sanad yang sebenar. Sepatutnya Harun bin Ri'ab dia perlu menyebut, aku mengambil hadis daripada Al-Hasan. Al-Hasan mengambil hadis daripada seorang sahabat Nabi. Begitu sepatutnya. Ataupun Harun bin Ri'ab mengambil daripada Ibn Musayyib. Ibn Musayyib mengambil hadis daripada seorang sahabat. Begitu. Sepatutnya begitu. Namun Harun bin Ri'ab dia gugurkan. Dia buang dua orang perawi secara ala tawali, secara berturut-turut. Ini disebut sebagai hadithun mu'dal. Hadithun mu'dal. Baik, kalau kita tengok dalam kitab ulum hadis yang lain, ya, dia tak ada lah kat sini, saya ambil dalam nota tambahan saya, boleh tengok dalam kitab Minhajul Hadis fi Ulumil Hadis. Berbincang tentang hadithun mu'dal, ya, hadis mu'dal walau yusamma mu'dalan hatta yatahaqqaqa syartan. Ya, tidak dinamakan hadis itu mu'dal melainkan ada dua syarat. Ada dua syarat, ya. Kena dua syarat ni orang panggil dia hadithun mu'dal. Syarat yang pertama kata ulama, alla yaqilla adadul mahdhufina fi sanadi an halqatain. Ya, iaitu la yaqilla adadul mahdhufin. Ya, tidak dinamakan, maknanya dia tak gugur perawi itu, melainkan dia gugur dua ataupun lebih pada sanad, fi halqatain. Yakni pada dua generasi lah ataupun dua sanad lah. Jadi mesti dia gugur dua ataupun lebih sanad. Itu syarat yang pertama. Itu syarat yang pertama. Fi sanadi an halqatain, dua generasi, dua halaqah, ataupun dua generasi para sanad. Syarat yang kedua, an yakuna al-hadfu ala tawali. Syarat yang kedua mestilah berturut-turut. Dia tak boleh sekali lagi awal sanad, kemudian tengah sanad, kemudian akhir sanad. Tak. Sebab setiap pengguguran pada awal, pada tengah dan pada akhir sanad ni dia ada namanya tersendiri. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas kerana dia ada nama-nama yang telah dia telah dikategorikan oleh para ulama muhaddisin. Ataupun telah ditaksimat, telah dibahagikan oleh para ulama, telah dinamakan. Dia tak boleh sama, ya tak boleh, ya. Jadi hal ini disebut dengan hadithun mu'dal. Kalau kita tengok, ya, contoh yang dibawa oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta', dalam kitab Al-Fara'id, Imam Malik dia pernah, wa min amsalatuhu kathirun minal balaghat wa hiya an yaqul ar-rawi balaghna an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha atau balaghna an fulan kadha wa qad ishtahara al-Muwatta' Malik biha. Ya, Imam Malik pernah melakukan hal yang sama ketika mana beliau, ya, dia meriwayatkan dengan menggunakan au balagh ataupun balaghani an fulan kadha, telah telah diberitahu kepada aku bahawa Nabi SAW bersabda begitu. Kerana Imam Malik menggunakan balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warathal jaddata. Ini dalam hadis dalam bab Kitabul Faraid Muwatta' Imam Malik. Jadi kalau orang tanya kita ada ataupun tidak hadis mu'dal dalam Muwatta' Imam Malik, jawapannya ada. Jawapannya ada. Jadi ini di antara contoh yang dilakukan oleh para ulama. Baik. Kemudian hukum hadis mu'dal. Hukum hadis mu'dal diklasifikasikan sebagai hadithun dha'if. Hadis yang lemah, kedudukannya lebih rendah daripada hadis mursal dan hadis munqati'. Munqati' sekali lagi kita akan tengok. Hadis mursal yakni hadis yang gugur pada akhir sanad. Kita sudah bahas pada pertemuan lepas kan. Tuan-tuan tengok balik dalam video yang lepas berkaitan hadis mursal, dia tak sama dengan hadis mu'dal. Mu'dal ni hadis yang gugur pada awal satu ataupun dua dan juga secara berturut-turut. Itu dia punya ciri-ciri dia. Dan itu masuk hadis yang dhaif. Dan kedudukan hadis mu'dal sebagai hadis yang dhaif telah disepakati oleh para ulama muhaddisin. Jadi para ulama muhaddisin sepakat mengatakan bahawa hadithun mu'dal adalah hadis yang termasuk dalam kategori hadis yang dhaif. Hadithun mu'dal dhaifun bal huwa ashaddu dha'fan min al-munqati' fi mawdu'in wahid. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan bahawa
Ya, kedudukan hadis mu'dal dengan munqati' yang sekali kita akan bahas ni, mu'dal lebih teruklah dia punya kedaifan dia berbanding dengan minal munqati' daripada hadis munqati'. Nanti kita akan bahas hadis munqati' tu bah. Jadi kesimpulannya ialah hadis mu'dal termasuk di antara hadis yang lemah, yang dhaif. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Tentang hadisun mu'dal. Tak ada apa tuan-tuan, cuma yang ni kita nak kena bagi faham saja dari sudut pengkategorian ataupun para ulama dia bubuh nama tu. Itu saja secara taksimat oleh para ulama muhaddisin. Baik, kemudian kita pergi ke muka surat 93, hadithun munqati'. Hadith munqati'. Baik. Al-munqati' huwa ma saqata min athna'i sanadihi rawin wahidun aw ithnani faktharu ala ghairi tawali. Ya. Hadithun munqati' ialah hadis yang terputus di pertengahan sanadnya, sama ada seorang perawi atau dua orang atau lebih dengan tidak berturut-turut. Hadis munqati' ni hadis yang dia gugur sanad juga. Tapi gugur sanad ni ketika mana? Ya, sama ada seorang perawi atau lebih di pertengahan sanad. Jadi kita tengoklah ada perbezaan-perbezaan di kalangan para ulama ni. Di pertengahan sanad, wasatul sanad, pada pertengahan sanad. Hadithun munqati'. Ya. Lawan bagi qata', diddul qata', diddul qata' yani al-wasal. Lawan bagi terputus ialah bersambung, ni kata sebagian ulama bahasa Arab. Dan kalau kita lihat definisi yang dipegang oleh Abu Syahbah rahimahullahu taala di antara seorang tokoh hadis, dia mengatakan bahawa hadis yang gugur seorang perawi pada pertengahan sanad. Jadi munqati' ni, hadis munqati' ni sanad yang tengah-tengah tu gugur. Sanad daripada muhaddisin, okey, ini awal sanad, pertengahan, kemudian yang terakhir ialah disebut sebagai ali ar-rawi. Perawi yang tinggilah, maknanya sahabat tabi'in. Itu. Jadi munqati' ni dia gugur tengah-tengah. Sama ada perawi itu gugur seorang ataupun lebih. Okey. Hadithun munqati'. Baik, kemudian kita tengok. Kita tengok contoh bagi hadis munqati' ni. Okay, daripada an Musa bin Uqbah, an Abdullah bin Ali, an Hasan bin Ali, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimati fil witr, fa dzakara hadithun du'a al-qunut. Daripada Musa bin Uqbah, daripada Abdullah bin Ali, daripada Al-Hasan bin Ali, dia berkata Nabi SAW mengajarkan kepadaku beberapa kalimat dalam solat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Nasa'i jilid yang ketiga. Lalu hadis ini menyebut tentang doa qunut. Okey, baik. Itu dia punya matan dia. Adapun dari sudut sanad, kita tengok gambar rajah kat bawah tu, hadis ini munqati' kerana sanadnya terputus. Sanadnya terputus, ya. Al-Hafidz Ibn Asqalani berkata di dalam Talkhis Al-Khabir, Abdullah bin Ali adalah ibnu Al-Husain bin Ali. Okey? Adalah ibnu Al-Husain bin Ali, tidak pernah bertemu dengan Al-Hasan bin Ali. Jadi maknanya sepatutnya Abdullah bin Ali ini dia ambil daripada tabi'in, tapi dia langkau, dia pergi dekat Al-Hasan bin Ali. Dia langkau, dia skip. Dia skip. Jadi ini disebut sebagai hadithun munqati'. Baik. Kalau kita lihat dari sudut perbezaan di antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, seperti mana yang kita bahas, ulama mutaqaddimin ini dia lahir sekitar 300 tahun hijrah ke bawah. Mutaakhirin dia lahir 300 tahun hijrah ke atas, sampai umur dalam sekitar sampai 600 tahun ke 700 tahun begitu. Menurut amal mutaqaddimin, yutliqul mutaqaddimun al-munqati'a ghaliban 'ala al-hadits ghairi al-muttasil 'umuman.
Ya, wa huwa indahum al-mursal nafsuhu. Ulama mutaqaddimin ni dia kata apa? Dia kata secara umumnya hadis munqati' ni ghairul muttasil umuman. Secara umumnya hadis ni terputus sanad. Okey, dia masuk dalam kategori itulah. Sanadnya gugur, sanadnya terputus. Wa huwa indahum mursalun nafsuhu. Ulama mutaqaddimin dia kata sama aja hadis mursal dengan hadis munqati' ni tak ada beza apa. Kan. Kita tengok sambil lalu pun nampak macam nak sama kan. Tak apa beza hadis mursal dengan hadis munqati' ni. Sabar, ada beza dia. Lagi kita tengok syarat-syarat dia. Nah, fayusammun al-hadits ghair muttasilan mursalan aw munqati'an. Ulama mutaqaddimin kalau orang tanya kita ada beza ataupun tidak hadis munqati' dengan hadis mursal, mutaqaddimin kata tak ada beza. Sama saja, dua-dua ghair muttasil. Dua-dua tidak maknanya tidak bersambung sanad. Mutaqaddimin kata sama. Baik. Amal mutaakhirun, kalau kita lihat definisi ataupun pengkategorian ataupun pentaksimat yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin, ya, mereka mengatakan bahawa anna minal afdali tamyizahu an ghairihi. Afdal, paling terbaik dan paling teliti dan cermat untuk membedakan di antara hadithun munqati' dan hadithun mursal. Kena beda, kena ada perbezaan ini. Kalau tidak, orang-orang mu'asir macam kita ni tak tahu nak beza mana satu hadis munqati', mana satu hadis mursal. Hadis ni banyak sanad ni. Jadi ulama-ulama mutaakhirin ada jasa dia, ya. Sebab tu kalau kita nak memahami ulum hadis dengan baik tuan-tuan, kita kena menggabungkan di antara kefahaman ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Ada kawan saya Ustaz Zulkifli, ya. Dia tulis satu tesis tesis master lah, tesis master berkaitan dengan kesan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam tafarrud, dalam hukum tafarrud. Dalam hukum tafarrud. Kesan yang ulama mutaqaddimin istilah lagu lain, mutaakhirin istilah lagu lain. Jadi ada kesan dia kepada isu tafarrud dalam ilmu hadis. Ada perbahasan dalam hal itu. Cuma saya nak sebut bahawa apabila kita nak berinteraksi, jangan kita ambil yang mutaakhirin saja. Ataupun dalam hal ini, tuan-tuan sekalian, ya, ada orang tanya kita, Ustaz, cukupkah kita berpada dengan kita memegang keputusan hukum hadis itu dengan ulama mu'asirin saja? Seperti Muhammad Syakir, seperti Syekh Syu'nan Al-Arnaud, seperti Nasruddin Al-Albani, seperti apa lagi, ya, tokoh-tokoh seperti Syekh Awamah, Nuruddin Atir. Adakah cukup untuk kita berpegang dengan ulama mu'asirin saja? Jawapannya tidak cukup. Jawapannya tidak cukup. Apatah lagi pengkaji hadis perlulah untuk kita melihat kepada keputusan ulama-ulama mutaqaddimin, ucapan-ucapan mutaqaddimin seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Al-A'mash dan sebagainya. Kena tengok ucapan kita pengkaji ni, orang yang belajar ni, talabul ilmi ni, kena melihat kepada itu. Ulama ucapan-ucapan jarh wa ta'dil ulama-ulama yang mutaqaddimin. Tengok hak depa tu, kemudian bandingkan dengan mutaakhirin, kemudian bandingkan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama mu'asirin kita, seperti nama-nama tokoh yang saya sebut tadi ni. Barulah keputusan hadis kita tu dengan keputusan yang teliti, yang komprehensif, yang secara menyeluruh. Bukannya dia lihat kepada keputusan ulama mu'asirin saja. Apatah lagi yang lebih malang, dia melihat kepada keputusan yang kecenderungannya itu saja. Kalau kata Al-Albani lah dah contohnya. Kalau Al-Arnaud lah dah sampai dah. Aku kira Al-Arnaud, Albani kata apa semua aku tolak. Oh, ini pun jadi masalah juga. Tak boleh lah tuan-tuan. Kita akademik, maknanya kita ilmiah. Jangan kita bagi minda kita ni dipegang oleh orang lah. Kita kena bebas dan kita kena, ya ni untuk orang talabul ilmi lah. Kalau orang yang tak mampu bahasa Arab ataupun ya mungkin kesentukan masa, mungkin dia tak ada lah masa-masa nak buat macam ni. Kan kuliah hadis, ulum hadis ni pun kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk kan. Apatah lagi nak mendalami, nak mengkaji kalam-kalam ya, para ulama mutaqaddimin, nak banding pula ya pada zamannya dan sebagainya. Jadi ini memerlukan kejuhudan, memerlukan kemampuan dan sebagainya. Jadi apapun tuan-tuan sekalian, secara asasnya kepada pengkaji hadis, saya kata kepada pengkaji hadis, bukan orang awam, pengkaji hadis dan talabul ilm, dia kena bandingkan ke semua
ucapan-ucapan tersebut. Baik, ini hadisun munqati'. Baik. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, para ulama hadis apabila mereka mengklasifikasikan fala budda lil haditsil munqati' min syartain huma. Ya, di antara syarat yang nak kata bahawa hadisun munqati' ni ada dua ya. Ada dua saja. Ini disebut dalam kitab Minhajul Hadis fi Ulumil Hadis. Ya, Profesor Dr. Syarah Qudah hafizahullah taala. Ya, dua syarat. Yang dia tak ada dalam buku ni, tuan-tuan boleh tulis di nota tambahan. Yang pertama, ayyakuna al-mahdhufu wahidan. Falau zada mahdhufu ala wahidin ala tawali lam yakun munqati'an bal huwa hadithun mu'dal kama sayati. Okey. Jadi hadithun mu'dal ni ialah hadis yang gugur, ya, walaupun satu, mahdhufun wahidan, dia gugur satu perawi yang mana pengguguran tersebut tidak secara, maknanya tidak secara tawali, walaysa tawali, ya, bukannya secara berturut-turut. Sehari dia gugur kat tengah, sehari dia gugur pada awal, sehari dia gugur pada akhir. Begitu sifatnya. Okey. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna mahdhuf fi wasati sanad. Kalau kana mahdhuf fi a'la sanad fa huwa mursal. Baik, kata ulama, ya, gugur sanad itu ialah pada pertengahan sanad lah. Ini khusus kepada definisi yang dipegang oleh pengarang kitab kita ni. Maknanya hadis itu dia gugur sanad pada wasata, pada pertengahan sanad. Ini ulama mengatakan begitu, pada pertengahan sanad. Ya, kalau falau kana mahdhuf fi al sanad, kalau dia gugur sanad pada awal, ya, mungkin dia gugur ini sebahagian definisi yang dipeganglah, pada awal sanad, yakni bukan pada awal, pada sanad yang paling tinggilah. Maknanya mungkin dia gugur nama tabi'in dan sebagainya, itu disebut sebagai fahuwa mursal. Itu disebut sebagai hadithun mursal. Walau kana mahdhuf fi awal sanad fahuwa mu'allaq. Kalau sanad itu digugurkan pada awal, yakni lepas muhaddis dia gugur sanad selepas itu disebut sebagai hadis mu'allaq. Hadithun mu'allaq. Kalau gugur di pertengahan disebut sebagai hadithun munqati'. Begitu dia punya pengkategorian dia. Itu dia punya pengkategoriannya ataupun pentaksimat yang dilakukan oleh para ulama muhaddisin. Baik. Kita tengok hukum bagi hadithun munqati'. Hukum bagi hadithun munqati'. Okey. Para ulama bersepakat bahawa hadis munqati' adalah hadis yang dhaif. Maknanya hadis munqati' ni dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Ya, kerana dia terputus sanad, ya, walaupun tidak berturut-turut. Hal ini kerana keadaan perawi yang digugurkan itu daripada sanad yang tidak diketahui. Ulama muhaddisin kata hadithun munqati' dhaifun li'adami ilmina bihalir rawi mahdhufi. Mahdhufi. Jadi dia gugurkan sanad tersebut, kan? Kita nak kenal macam mana? Kita tak tahu li'adami ilmina bil halir rawi. Kita tak kenal siapa yang meriwayatkan tersebut. Jadi hadis ni hadis yang terputus sanadnya disebut sebagai hadithun munqati'. Baik, ini sepakat para ulama muhaddisin. Baik, kemudian kita tengok sumber-sumber hadithun munqati'. Ada sumber-sumber dia. Ada kitab-kitab yang menghimpunkan, ya, mengklasifikasikan hadithun munqati'. Sebab tu ulama-ulama kita ni mereka sudah berjuang, berjihad dalam ilmu, mereka sudah susun, mereka sudah saring. Cuma kita ni sahaja yang kena beli kitab ataupun dalam maktabah syamilah ataupun untuk kita ni tuan-tuan belajar dan juga mengenal pasti hal tersebut. Jadi zaman sekarang ni sepatutnya orang tak boleh bohong dah atas nama Nabi, sepatutnya. Kerana para ulama muhaddisin akan bangkit mempertahankan. Kerana sudah disusun oleh para ulama. Hanya buka dan kaji dengan adil saja. Ya. Jadi sebab tu bila mana orang mengkritik, ya, menjawab dengan hujah, sepatutnya kalau dia kata dia benar, dia kena jawab dengan hujah juga. Dia tak boleh nak label semudah begitu saja. Mesti kena jawab. Sumber hadis munqati', kebanyakan hadis munqati' boleh didapati dari hadis sunan
Al-Imam Sa'id bin Mansur Al-Syu'bah Al-Marwazi yang wafat sekitar 227 Hijrah. Kesemua kitab-kitab karangan Imam Ibn Abi Ad-Dunya wafat 281 Hijrah yang mengandungi hadis-hadis munqati'. Jadi kita nak kenal hadis munqati' ni kebanyakannya hadis dalam kitab-kitab yang saya sebut sebentar tadi. Baik, nota beza hadis mu'dhal dan hadis munqati' ialah mu'dhal sanad hilang berturut-turut, manakala munqati' tidak berturut-turut. Tawali wa laysa tawali. Itu je beda dia. Jangan kita duk pening-pening lah. Okey. Baik, kemudian kita masuk hadisun mudallas ataupun hadis yang tadlisul hadis. Jadi tadlis ni dia banyak sikit. Okey. Sekejap tuan. Okey, hadis mudallas muka surat 95 tuan-tuan tengok nah. Okey. At-tadlis huwa ikhfa'u ar-rawi 'aiban fil sanadi wa tahsinuhu li zahirihi. Okey, jadi hadis tadlis ini ialah hadis kita tengok di sini maksud tadlis ialah menyembunyikan sesuatu kecacatan yang terdapat pada sanad hadis lalu mempamerkannya dalam keadaan yang cantik dan juga indah. Jadi hadis tadlis ni maknanya dia buang perawi tersebut untuk menghilangkan kecacatan, lalu dia mempamerkan bahawa sanad dia tu sanad yang cantik, sanad yang thiqah, sanad yang bersih daripada kecacatan ataupun kedhaifan. Yang tu masuk tadlis. Yang tu masuk tadlis. Dan kalau kita tengok definisi yang lain yang dibawa oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, tadlis itu juga merujuk kepada perawi yang hidup sezaman dengan perawi yang diriwayatkan hadis daripadanya. Maknanya hadis tu dia ambil daripada hadis yang perawi yang dhaif. Dia duduk sezaman. Tapi dia skip, dia buang nama ni. Sebab apa? Kemungkinan dia nak gugurkan nama perawi yang dhaif ni supaya sanad hadis yang dia ambil itu sanad yang bersih daripada perawi yang dia ambil sezaman dengan dia. Ini kata Ahmad Syakir dalam memberikan definisi hadis tadlis itu. Yang kedua kata Ahmad Syakir lagi, telah sabit berlaku pertemuan antara mereka berdua. Maknanya memang betul perawi ni ambil daripada perawi yang dhaif tadi ni, yang bermasalah ni. Memang sabit, memang ada dia punya pembuktian dalam kitab-kitab tarikh ataupun dalam kitab tawarikh ruwah. Dia kata Ahmad Syakir. Yang ketiga, perawi membawakan periwayatan hadis dengan menggunakan siqah yang tidak menunjukkan berlakunya periwayatan secara langsung. Nanti kita akan tengok tuan-tuan. Bagaimana perkataan ta'am wal adab. Disebut sebagai ta'am wal adab. Bagaimana perkataan yang dia ambil daripada seorang perawi dengan menggunakan sama ada dia gunakan an ke, qila ke, sami'tu ke, haddatsana, akhbarana. Semua itu ada dia punya kesan-kesan dia. Sebab tu kita jangan pandang ringan. Orang awam dia tak ada apa beda apa, sama aja siqah tamrid ke, siqah iltizam ke, dia tak ada apa, dia sama aja an, qila, sami'tu, tak ada apa. Tapi orang yang pengkaji ilmu hadis, apabila perawi itu melakukan tadlis dan dia menggunakan istilah-istilah seumpama begini, maka kita dapat pastikan bahawa sanad dia sama ada dia betul-betul dengar daripada perawi tersebut ataupun sebaliknya. Ini nanti kita akan bincang sikit berkaitan dengan ilmu tawarikh ar-ruwah. Ilmu tarikh ini. Kemudian kata Ahmad Syakir lagi, saya ambil dalam nota yang lain, iaitu meriwayatkan apa yang sebenarnya tidak didengari daripada perawi tersebut. Meriwayatkan apa yang sebenarnya tidak didengari daripada perawi tersebut. Maksudnya perawi ni dia ambil dari perawi yang dhaif tapi dia gugurkan kononnya dia ambil dari perawi yang lebih thiqah. Okey, jadi Ahmad Syakir kata
dia meriwayatkan apa yang sebenarnya tidak didengari daripada tersebut. Dia tak riwayat pun. Dia tak ambil pun hadis daripada perawi yang thiqah. Dia ambil perawi yang bermasalah, yang dhaif tersebut. Jadi tadlis ni dia skip, dia buang, ya, dia menyembunyikan. Dia menyembunyikan. Sebab tu kata ulama, maksud tadlis juga merujuk kepada merujuk kepada sekejap, tak mana saya cek tadi ni. Ia menyembunyikan, ya, perkara yang maknanya benda yang dhaif tadi ni, yang kecacatan yang terdapat dalam sanad tersebut, dia menyembunyikan. Dia jadi tadlis ni dia macam itulah. Dia nak bagi nampak cantik, ya, dia nak bagi nampak lawa, ya. Padahal yang dia melakukan tersebut ialah sebenarnya dia menggugurkan, ya, perawi yang dhaif. Ini di antara salah satu orang panggil apa? Amanah dengan ilmu lah. Apabila kita ambil dengan betul-betul lah. Kalau dia ambil kat kawan ni, ambil betul. Bagi tahu kata aku ambil dekat sekian-sekian. Okey, kata Imam Suyuti, tadlis juga merujuk kepada periwayatan hadis daripada orang yang tidak didengarinya seolah-olah dia mendengar daripadanya. Macam kita duduk dalam kuliah ni kan. Saya tengok sini 46 orang duduk dalam kuliah kita. Kan, tiba-tiba ada seorang lagi, kan, seorang lagi, 47 orang. Seorang tu dia tak duduk pun dalam kuliah kita ni kan, tapi dia ambil mungkin daripada salah seorang di antara kita ni kan. Kemudian dia kata, aku belajar dengan Ustaz Ehsan. Boy, padahal hang tak masuk pun dalam kelas ni, hang pun ambil daripada orang, ya. Tu pun tak tahulah kawan tu dia ingat pun tak, ataupun dia catat ataupun tidak, maklumat dia sampaikan tepat ataupun tidak. Jadi ini seumpama perkara yang perlu untuk kita faham. Kerana tadlis ini sebenarnya dia menyembunyikan, ya. Dia nak nama syekh tu, dia nak nama, aku berguru sekian-sekian kot. Dia nak nama kethiqahan perawi tersebut, tapi dia skip. Dia skip nama orang yang bermasalah. Itu disebut sebagai tadlis. Baik. Kemudian kalau kita tengok, para ulama bahas, dia tak ada dalam kitab ni, cuma saya ada nota tambahan. Dalam kitab ni, para ulama kata, ya, asbabut tadlisil isnad, sebab-sebab berlakunya tadlis ni. Khususnya tadlis pada sanad lah. Ya, yang pertama kata ulama, dha'fu syekh. Dha'fu asy-syaikhi. Dia men-skip, dia menghilangkan perawi yang lemah. Itu di antara tujuan dia, sebab dia. Dia nak bagi nampak sanad tu bersih, sanad tu thiqah, sanad tu dia sahih, dia skip perawi yang bermasalah. Itu sebab yang pertama. Dan hukumnya haram. Hukumnya haram, berdosa. Ikhtilafu thiqah asy-syaikhi wa huwa 'indahu thiqatun fayahdhifuhu likay la yuradda al-hadithu. Kata ulama juga, sebab yang kedua ialah dia menggugurkan, ya, perawi yang selepasnya pun thiqah juga. Ya, thiqah juga, bukan tak thiqah, tetapi la yuraddal hadis, tetapi dia tak mau mengulang kembalilah sanadnya. Jadi yang ni dia okey sikit, dia bukannya sampai ke tahap haram. Sekali kita akan tengok hukum tadlis, apa hukum seorang perawi memerlukan tadlis. Ada perbezaan, bukan semua haram. Ada haram boleh jadi mubah dan boleh jadi makruh. Bukan semua kata tadlis semua haram, semua salah. Tak. Nanti kita akan tengok ada tadlis, perawi yang memerlukan tadlis yang boleh kita ambil daripada tadlis yang dilakukan oleh perawi sekian. Kita boleh ambil lagi. Bukan semua kita tolak perawi yang memerlukan tadlis ini. Jadi tujuan kedua ni maknanya dia skip perawi yang lebih thiqah. Ikhtilafu fi thiqati syekhihi wa huwa 'indahu thiqah. Dia skip, dia buang perawi yang thiqah tersebut. Ya, kerana tujuannya adalah tak mau mengulangi la yuradul hadis. Dia tak mau dah nak ulang kembali dia perawi yang thiqah. Dah thiqah dah, kira dia skip je lah macam tu. Syarat yang seterusnya ialah ihamu sami' annahu 'alil sanad. Maknanya dia untuk bagi jadi sanad itu lebih tinggi. Dia buang sanad tu, bagi sanad tu lebih tinggilah. Maknanya tuan-tuan, sanad ni yang lebih baik, rantaian sanad tu semakin panjang ke ataupun semakin pendek? Ini saya tanya ni.
Bismillah. Makin pendek. Semakin panjang. Makin panjang. Makin pendek. Makin pendek. Ya, betul tuan-tuan. Semakin pendek matan atau semakin pendek sanad tersebut, semakin bagus, semakin baik sanad tu. Jadi maknanya kecacatannya kurang lah. Kalau semakin panjang, okey, ia terdedah dengan sanad yang bermasalah. Ia terdedah. Jadi sebab tu saya ada satu buku, satu kitab. Mana ada kitab ni? Saya beli dekat online ni. Hidayatul Bari ala Thulathiyat Al-Bukhari. Karangan Imam Nuruddin Ali bin Hijazi Al-Buyumi Al-Syafi'i yang wafat sekitar 1183 Hijrah. Yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad Sa'ad Abdul Ma'bud. Kitab ni yang mengerangkan tentang himpunan hadis-hadis Thulathiyat Al-Bukhari. Imam Bukhari dia ada sampai 3 sanad saja nak sampai kat Nabi. Maknanya memang orang panggil apa? Memang sanad yang pendek lah. Jadi begitu. Jadi sanad yang paling pendek ni sanad yang paling terbaik lah. Okey. Jadi di antara tujuan orang yang nak melakukan tadlis ni ialah dia nak bagi sanad dia annahu ali as-sanadi. Dia nak bagi sanad dia tinggi. Tak boleh. Hukum dah haram ni. Tak boleh. Maksudnya dia bohong lah, dia tipu lah. Jujur lah. Kalau kata 10 sanad lah. Kalau kata 8 sanad lah. Nak sampai kepada perawi tu. Macam tu. Baik. Yang seterusnya kata ulama berlakunya tadlis ni ialah disebabkan ikhtisar. Dia meringkaskan. Bukan tujuan untuk skip nama perawi yang dhaif, bukan tujuan untuk meringkas, maknanya nak membuktikan bahawa sanadnya yang paling pendek, bukan, tapi ikhtisar untuk mengurangkan pengulangan bagi sanad. Dan hal ini kita sudah bincang pada pertemuan lepas bagaimana Imam Bukhari dia melakukan hal tersebut kan. Tuan-tuan ingat tak perbahasan tu? Imam Bukhari dia melakukan apa dia? Hadis muallaq kan? Betul tak? Hadis muallaq kan? Orang kaji dalam Sahih Bukhari ada hadis yang muallaq yang Imam Bukhari skip rawi tu. Jadi orang yang tak ada ilmu dia akan kata, Imam Bukhari gugurkan sanad terputus no. Sabar dulu. Kena tengoklah manahij muhaddisin, tengok bagaimana penyusunan hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dia tak mau nak ulang banyak kali. Aku dah cerita dah pada hadis yang sanad yang awal, kamu rujuklah kepada sanad yang awal. Jadi orang yang cerdik ni dia tak mau buang masa. Imam Bukhari ni orang yang cerdik, dia nak jimat masa. Tak mau tebal-tebal, kononnya tebal ni lah kan. Sebab tu tesis yang paling terbaik adalah tesis yang paling taklah terlalu tebal sangat. Ini sebahagian profesor sebut begitulah kan. Tesis yang terbaik ni bukan kira tebal. Kita ya Allah tebalnya tesis ni. Tak semestinya tesis itu berkualiti. Okey, kualiti tak kualiti tu tengok kepada maklumat ataupun isi substance yang dibawa dalam penulisan akademik tersebut. Bukan kita besarnya berjilid-jilid. Belum tentu lagi tesis tersebut berkualiti ataupun tidak. Jadi kembali ke perbahasan ni, ikhtisaru. Ulama meringkaskan. Kerana apa tuan-tuan? Sebab kalau kita tengok dia punya perkembangan ilmu hadis ni, ada kitab-kitab yang disusun pada awalnya memang memerlukan kepada sanad. Seperti kalau kita tengok dalam kitab Manhajul An-Naqdi fi Ulumil Hadis oleh Syekh Nuruddin Aitir rahimahullahu taala, apabila dalam satu babnya dia bincang tentang tawarikh ar-ruwah. Ilmu tawarikh ar-ruwah. Tawarikh ar-ruwah ni bermaksud ilmu-ilmu berbincang tentang tarikh-tarikh seorang perawi, tarikh-tarikh perawi. Ini penting tuan-tuan. Kita nak kena mengaji ni. Satu hari nanti nak kena belajar tentang ilmu-ilmu tarikh rawi ni. Kata ulama ini disebut oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughith. Dia mengatakan bahawa at-tarikh 'inda al-muhaddithin huwa at-ta'rifu bil waqti alladhi tatbitu bihi al-ahwal fil mawalid wal wafayat, iaitu ilmu membincangkan tentang keadaan bila perawi itu wafat, bila perawi itu dilahirkan. Jadi kalau kita tahu ilmu tawarikh ruwah, jadi kita akan dapat pastikan bahawa perawi tersebut tak jumpa pun dengan perawi ini.
Kan? Sebab tu dalam demi perdebatan, siri perdebatan apabila Perlis pernah buat siri perdebatan, ada panel tanya, okey, apa yang membuktikan bahawa perawi ini berjumpa dengan perawi tersebut? Ini disebut sebagai ilmu tawarikh ruwah. Orang belajar ilmu tawarikh ruwah, dia akan sebut hal ini. Kan? Tapi kalau orang yang dia pandang ringan dalam hal ini, dia tak fikir dalam soal ini. Orang tanya, apa pembuktian yang mengatakan perawi itu berjumpa dengan perawi yang seterusnya? Apa pembuktiannya? Mestinya kita akan lihat kepada tarikh dia wafat, bila dia lahir. Kerana hal ini pernah disebut oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, lama ista'mala arwahul kadhib ista'maluna lahum at-tarikh. Kata Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, apabila kami mendengar, kami dapat kesan seorang perawi berbohong, kami akan melihat kepada tarikh. Kami akan tengok dari sudut kehidupan dia. Tengok dari sudut bila dia lahir, bila dia wafat. Betul ke dia ni pernah jumpa dengan perawi tersebut? Ni kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita tengok juga ucapan dinukilkan oleh Hafs bin Ghiyath, idza ittahama al-syekh fahasibuh bis-sinin. Ya, apabila kita ada keraguan terhadap seorang syekh, yakni seorang perawi, fahasibuh, mesti kita cek balik. Kita teliti balik, tengok balik dia punya tarikh bila dia wafat. Yakni ahsibu sanuhu wa sunan min kita anhu, ataupun kita tengok dari sudut bila dia tulis kitab dan sebagainya, bila dia meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kita dapat pastikan. Kerana hal ini juga pernah disebut oleh di dalam kitab Al-Kifayah. Ya, satu hari tuan-tuan sekalian, daripada Afir bin Ma'dan Al-Kalla'i rahimahullahu ta'ala, qaddama alaina Umar bin Musa Hafs fajtama'na ilaihi fil masjid faja'ala yaqul haddathana syaykhukum Salih. Qaddama alaina Umar. Satu hari Umar bin Musa Hafs ni dia datang kepada kami dan duduk dalam masjid, ya. Kemudian kami bertanya kepada dia, haddathana, habaq kepada kami berkaitan dengan Syekh As-Salih. Ya. Tolong cerita kepada kami, Syekh kamu ni, As-Salih ni, dia lahir dekat mana sebagainya. Bila dia, kehidupan dia macam mana. Falamma aktsaru qultu lahu min syekhuna hadha Salih. Ramai orang kata min syekhuna hadha Salih. Dia kata ini Salih ni, Salih adalah syekh kalian ataupun perawi yang kamu ambil daripada hadis dia. Samuhu lana na'rifuhu. Tolong bagi tahu kepada kami dan berikan maklumat siapa perawi tersebut. Maksudnya hadis yang kamu ambil tu. Qala faqala Khalid bin Ma'dan qultu lahu fi ay sanah laqiyatuhu qala laqiyatu sanah 800 qultu fa aina laqiyatuhu. Kemudian ada orang tanya bila yang kamu berjumpa dengan dia, kan? Laqiyatu sanah 800, kami saya jumpa dia pada tahun 108, ya, hijrah. Kemudian bagaimana fa aina laqiyatuhu, di mana kamu jumpa dia? Ya, kemudian dia kata laqiyatuhu fi ghuzwah Armenia. Armenia. Aku jumpa dia di satu peperangan Armenia, kata dia. Kemudian ittaqillah. Jawab ulama ni, dia kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah ya Syekh, wala takdzib, jangan kamu bohong. Jangan kamu bohong. Matar Khalid bin Ma'dan sana 40 wa 100. Ya, Khalid bin Ma'dan dia wafat 104 Hijrah. Kan? Wa anta ta'zu annaka laqatu ba'da al-maut wa 4 sinin. Bagaimana kamu mengatakan bahawa kamu bertemu dengan dia 4 tahun selepas itu? Ya, hang pun lahir dalam sekitar apa dia 108 Hijrah. Dia wafat 104. Jadi 4 tahun ni melalui bagaimana hang ambil perawi itu dari macam mana? Jadi kita kata bahawa boleh dipertikaikan dari sudut, kita dapat pastikan dari sudut hal tersebut. Begitu juga Al-Hakim Naisaburi dalam kitab Mustadrak apabila mempertikaikan, ya, sanad ataupun perawi itu berkaitan dengan ilmu tawarikhur ruwah. Ini sedikit berkaitan dengan ilmu berkaitan tawarikh ruwah lah, berkaitan dengan ikhtisar, ya. Baik, kemudian sebab yang seterusnya adalah imtihanut tullab, iaitu sebab peperiksaan. Peperiksaan ni tak apalah, contohnya ustaz nak dia buat cikgu ataupun ustaz hadis ni dia tulis satu soalan dekat kertas imtihan, kemudian dia tak tulis dah sanad. Dia tulis matan saja, dia meringkaskan untuk tujuan peperiksaan ataupun untuk tujuan untuk
mengenal pasti kefahaman seorang pelajar itu faham ataupun tidak. Itu boleh lah. Tapi kalau saya saja dia nak Google sanad dan sebagainya, tidak ada alasan yang betul, maka itu tidak boleh. Jadi imtihanut tullab untuk tujuan peperiksaan hukumnya boleh. Hukumnya yajuz, mubah. Mubah. Bukan berdosa nah. Itu. Baik, kita tengok tuan-tuan. Tadlis. Baru kita pergi tentang tadlis. Baik, tadlis ni terbagi kepada 3. Yang pertama tadlis al-isnad, tadlis at-tashwiyah, dan yang ketiga tadlis asy-syuyukh. Baik, tadlis isnad kita tengok. Tadlisul isnadi huwa riwayatul rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma'hu minhu min ghairi an yudhkara annahu sami'ahu minhu fayarwihi bi lafdhin yahtamilu lis-sima' wa li ghairi as-sima' aw li ghairi as-sama'. Kata ulama, yang dikatakan tadlis isnad tu ialah seorang perawi yang meriwayatkan daripada seorang perawi yang lain yang dia bertemu dengannya dan dia pernah mengambil hadis daripadanya, kemudian perawi tersebut menggunakan ungkapan yang berkemungkinan mendanakan dia mendengarinya dari perawi yang pernah ditemuinya sesuatu yang didengarinya dari perawi tersebut. Jadi makna tadlis isnad ni maknanya dia ambil perawi tu, dia duduk sezaman dengan perawi tersebut, kemudian dia gunakan ta'ammu wal ada. Dia gunakan perkataan-perkataan yang menandakan bahawa dia dengar, tapi sebenarnya dia tak dengar pun. Yahtamilu lis-sama'. Dia guna ta'ammu wal ada, dia guna istilah-istilah seperti haddatsana sami'tu, nampak macam dia dengar sungguh. Tapi bila kita kenal pasti rupanya dia tak dengar pun. Wali ghairi sama'. Ini disebut sebagai tadlis isnad. Baik, kita tengok contoh kat bawah tu. Sanad hadis yang ditadliskan, kita tengok perawi B dan perawi A. Okey. Kalau kita tengok sanad yang sebenar, kita tengok kat bawah tu, perawi B sebenarnya dia ambil daripada perawi X. Dia ambil daripada perawi X. Okey, kemudian perawi X ni dia ambil daripada tabi'in. Perawi X ni bermasalah. Dia skip perawi X ni, kemudian dia sebut perawi A. Okey. Yang ni yang jadi perbahasan di sini, sebut sebagai tadlis al-isnad. Okey. Tadlis al-isnad. Sepatutnya dia kena katalah, aku mengambil hadis ini daripada perawi X contohnya kan. Tapi dia tak sebutlah. Kalau dia sebut perawi X ni, kira sanad dia bermasalah lah. Macam tu. Jadi dia terus kepada, aku ambil hadis ni daripada perawi A. Macam tu maksudnya tadlis isnad. Baik. Terdapat perbezaan yang halus di antara orang yang melakukan tadlis, yakni mudallis. Mudallis isim maf'ul. Isim maf'ul. Dia kata, ustaz, apa beza tadlis dengan mudallis? Mudallis ni orang yang melakukan pentadlisan tersebut. Isim maf'ul, orang yang buat tu. Dan orang yang berdusta. Jadi ada dua perbezaan di sini. Yani ada orang yang melakukan tadlis memang dalam keadaan yang berdusta, dan ada orang yang melakukan tadlis ini seperti mana yang kita sebut tadi inilah. Mungkin dia melakukan ikhtisar, mungkin dia yang sebab-sebab yang saya sebut tadi ni. Mungkin dia nak bagi sanad itu lebih dekat, macam tu. Baik. Ia ditentukan daripada ungkapan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kita nak kena pasti itu, kita nak kena tengok dia guna istilah apa. Tahammul ada tu maknanya dia guna istilah apa dalam meriwayatkan hadis tersebut. Sama ada an ke qila ke. Baik. Kalaulah dia menggunakan perkataan yang sama, tak apa nak kemah. Sirah tamrid. Sirah tak apa nak kemah ni. Dia kata an qila, daripada sekian-sekian sesungguhnya perawi A berkata sekian ataupun telah berkata yang qila. Ungkapan digunakan bukan ungkapan yang jelas, tidak dapat dipastikan sama ada B betul-betul mendengar daripada gurunya, maka B adalah orang yang melakukan tadlis ataupun mudallis. Jadi dia gunakan perkataan samar-samar, kemudian dan tidak dapat dipastikan bahawa dia ni betul ke dia dengar sungguh-sungguh daripada perawi itu. Jadi nak dengar sungguh-sungguh daripada perawi itu mestilah melalui ucapan-ucapan oleh para ulama-ulama yang lain. Mungkin ulama lain yang akan kata kami memperakui dia pernah bertemu dengan guru tersebut.
Jadi ucapan-ucapan sokongan-sokongan seperti itu akan membawa bukti mengatakan bahawa dia memang benar-benar mendengar atau mengambil hadis daripada penulis tersebut. Adapun kalau dia gunakan perkataan tamrid, ya sama-sama, kemudian orang pun kita tak dapat nak pastikan bahawa dia benar-benar mengambil hadis tersebut dari perawi tersebut ataupun tidak, maka ia dinamakan tadlisul isnad. Begitu. Okey, baik. Kemudian kalau dia menggunakan perkataan iltizam, lafzul iltizam, sirah iltizam. Sirah iltizam ni sirah yang jelas, memang seolah-olah dia cakap macam tu, macam dia dengar sungguhlah. Qala, sami'tu, aku mendengar. Kemah ni aku mendengar ni. Han dengar bila, di mana, okey, dengan siapa. Jadi orang akan persoalkan. Ataupun haddatsana, perawi A telah menceritakan kepada kami. Kemah dia guna perkataan haddatsana ni. Jadi orang nak tahulah dia duduk pada zaman bila, dia duduk di mana. Adakah petanda-petanda yang membawa bukti bahawa dia pernah bertemu dengan perawi tersebut. Ini di antara persoalan-persoalan yang perlu kena timbul. Ataupun dia menggunakan akhbarana. A telah memberitahu kepada kami. Baik. Ungkapan yang digunakan adalah ungkapan yang jelas. Pasti B mendengar dari gurunya A. Periwayatannya tidak sah jika B itu berdusta. Maknanya, kalaulah dia gunakan perkataan sirah iltizam, okey, namun ya, kita dapat kenal pasti bahawa dia tak pernah pun bertemu dengan perawi tersebut, maka kita hukumkan B ini, perawi ini ialah berdusta, kadzib fil hadis. Kadzib. Lagi teruklah, lagi teruk. Macam kita lah kan, kita bila kadang-kadang orang yang dia nak meyakinkan fakta dia, padahal fakta tu salah. Dia kata apa? Wallahi. Demi Tuhan. Dia sumpah. Ada orang tuan-tuan, dia berani sumpah. Wallahi, demi Tuhan. Padahal maklumat dia bawa tu bohong ya. Tapi nak meyakinkan ucapan dia, kata wallahi. Macam itulah nak bagi senang faham. Ya, nak bagi orang yakin dengan hadis yang dia bawa, dia gunakan perkataan sirah-sirah iltizam ni. Seperti qala rawa akhbarana haddatsana sami'tu. Dia tak boleh sewenang-wenangnya guna macam ni, melainkan kita dapat pastikan bahawa dia pernah bertemu dengan perawi tersebut ataupun tidak. Jadi ini penting ya. Baik, kemudian muka surat 98. Contoh A. Abu Awawah meriwayatkan daripada Al-A'mash, daripada Ibrahim At-Tayyimi, daripada bapanya, daripada Abu Zar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, seseorang di dalam neraka menjerit, dia Hannan, dia Mannan. Abu Awamah bertanya kepada A'mash, ya, adakah engkau mendengar hadis ini daripada Ibrahim? Al-A'mash menjawab, tidak, aku mendengarnya daripada Hakim bin Jubair dan dia mendengarnya daripada Ibrahim At-Tayyimi. Di sini dapat dilihat bahawa Al-A'mash menyembunyikan seorang perawi yang di antara beliau ialah Ibrahim At-Tayyimi. Kita tengok tu rajah yang muka surat 9. Ya, rajah yang kedua, rajah yang seterusnya tu, kita boleh nampak lagi jelas. Sepatutnya A'mash, dia tak dengar pun daripada Ibrahim secara At-Tayyimi. Dia Al-A'mash, dia ambil daripada Hakim bin Jubair. Sepatutnya Al-A'mash kena kata, aku ambil hadis ni daripada Hakim bin Jubair. Tapi kita tahu Al-A'mash ni seorang yang thiqah. Nanti kita akan bahas. Perawi yang melakukan tadlis dan perawi itu thiqah boleh ataupun tidak kita ambil periwayatan daripada dia. Itu adalah satu perbahasan yang lain. Okey, itu dalam satu perbahasan yang lain. Jadi kita isi dengan sentuh. Kalau dah lah, bismillah. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita tengok nah. Ibrahim bin Muhammad As-Sukari menceritakan Ali bin Khayshram memberitahu kami bahawa mereka bertanya kepada Ibn Uyainah tentang Az-Zuhri. Kami bertanya, adakah engkau mendengarnya daripada Az-Zuhri? Beliau menjawab, tidak, aku tidak mendengarnya daripada Az-Zuhri, tetapi Abdul Razak yang menyampaikan kepadaku daripada Ma'mar, daripada Az-Zuhri. Kita tengok tadah tu. Contoh ini menjelaskan bahawa Ibn Uyainah menggugurkan dua orang perawi di antara dirinya dengan Az-Zuhri. Ibn Uyainah, ya, dia gugurkan dua orang perawi, ya, Abdul Razak dengan Ma'mar
Ibn Ar-Rashid. Okey. Jadi maknanya Ibn Uyainah pun seorang perawi yang thiqah. Dia perawi yang thiqah ni Ibn Uyainah, semua kita Sufyan Ibn Uyainah. Tapi dia gugurkan. Gugur tu sebab apa? Adalah sebab-sebab dia, kemungkinan dia meringkaskan sanad ataupun dan sebagainya. Baik, kat situ. Itu tadlis tali isnad. Dia gugurkan. Baik. Kemudian tadlis at-taswiyah. Tadlis at-taswiyah huwa riwayatun hadithin min tariqin fihi rawin dha'ifin baina thiqatain laqiya ahaduhuma al-akhar fayusqita al-mudallisu ad-dha'ifa wa yarwi hadith ani al-thiqatain, ya. Seorang perawi mudallis yang meriwayatkan hadis daripada Tariq, yakni isnad seorang perawi dhaif di antara dua orang perawi yang thiqah, yang mana kedua-dua perawi thiqah tersebut juga telah bertemu sesama sendiri. Perawi mudallis ini menggugurkan daripada isnadnya perawi yang dhaif tersebut yang berada di antara dua orang perawi yang thiqah, lantas meriwayatkannya daripada perawi yang thiqah sahaja. Jadi tadlis taswiyah ni, ya, ialah dia menggugurkan sanad perawi yang dhaif lalu disandarkan kepada yang thiqah. Yang tadlis isnad tadi ni, dia tak semestinya dia gugurkan sanad ataupun perawi yang dhaif, tak semestinya. Sebab tu contoh yang dibawa di sini, tengok semua contoh-contoh perawi-perawi yang melakukan tadlis ni perawi yang thiqah. Seperti Al-A'mash, seperti Sufyan bin Uyainah. Ya, tadlis taswiyah ni ialah digugur sanad perawi yang bermasalah lalu disandarkan kepada perawi yang lebih thiqah. Ini yang kata tadlis taswiyah ni. Dengan menggunakan lafaz yang menandakan kemungkinan perawi thiqah yang pertama meriwayatkan hadis ini daripada perawi thiqah yang lain yang lagi satu, maka sanad itu seolah-olah sanad sahih riwayat thiqah daripada thiqah. Oh kan, dia nak skip dia punya, dia nak bagi bosih lah dia punya sanad dia tu. Seperti jenis tadlis yang lain, jenis tadlis ini juga buruk kerana ia membabitkan pendustaan yang besar. Jenis tadlis taswiyah ni memang bermasalah. Memang bermasalah. Okey. Kerana perawi yang paling masyhur melakukan ialah Al-Walid bin Muslim Al-Qurashi. Dia ni rajin untuk buat lagu ni. Dia memang rajin untuk buat tadlis taswiyah ni. Beliau meriwayatkan daripada syekhnya Al-Imam Al-Thiqah Abi Al-Amr Al-Auza'i. Beberapa hadis diriwayatkan oleh Al-Auza'i daripada syekh-syekhnya yang dhaif, yang meriwayatkan daripada syekh-syekh yang thiqah yang turut ditemui oleh Al-Auza'i. Al-Walid menggugurkan nama-nama perawi yang dhaif tersebut daripada isnad-isnad hadis tersebut dan menyamakan kepada perawi yang thiqah. Di antara perawi yang melakukan juga ialah Baqiyah bin Al-Walid. Jadi dua orang ni memang selalu buat macam tu lah. Al-Walid bin Muslim Al-Qurashi dan juga Baqiyah bin Al-Walid. Dia skip nama perawi yang dhaif lalu disandarkan kepada perawi yang thiqah. Jadi bersihlah dia punya sanad dia. Ini satu cara yang sangat-sangat tidak baik dan tidak amanah dalam meriwayatkan sesuatu hadis Nabi SAW. Okey, contoh tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Contoh tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okey. Tuan-tuan tengok dekat bawah tu Petamida 101, ya, Al-Auza'i perawi yang thiqah. Al-Walid bin Muslim ni dia skip nama Abdullah bin Amir. Dia skip nama Abdullah bin Amir. Dia skip nama perawi tu. Kan? Walaupun kita dapat tahu bahawa Al-Auza'i dengan Nafi' ni memang terbukti bahawa beliau pernah berjumpa. Kan? Atas alasan tu dia punya cerdik Al-Walid bin Muslim ni dia buang nama Abdullah bin Amir. Jadi bila Abdullah bin Amir ni dia dhaif. Kalau bubuh nama dia memang sanad dia bermasalah. Orang tak ambil lah hadis daripada dia. Macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, hal ini berkaitan dengan amanah dengan ilmu. Okey, sama jugalah pada contoh yang muka surat 102 dan 103. Sama jugalah dia punya contohnya pun macam tu juga. Okay, isim fa'al, sorry. Isim maf'ul ni orang yang kena buat. Isim fa'al mudallis, betul-betul. Ahmad Idris, Tuan Ahmad Idris. Terima kasih. Itu silap. Okey, terima kasih. Baik. Kemudian jenis yang ketiga adalah tadlis asy-syuyukh. Tadlis asy-syuyukh. Tadlis asy-syuyukh
Apa maksud tadlis syuyukh? Huwa riwayatul rawi an syaikhin hadithan sami'ahu minhu wa yusammihi aw yuknihi aw yusibahu aw yusifahu ala khilafin man ishtahara bihi bainan nasi ta'miyatan li amrihi. Ya. Tadlis syuyukh ini bermaksud ialah seorang perawi yang meriwayatkan hadis daripada syekh yang dia mendengar daripadanya, lantas perawi tersebut menamakannya atau mengelarkannya atau menisbahkannya atau menyifatkannya dengan gelaran asing agar syekh tersebut tidak dikenali. Yang ni dia istimewa sikit, yang ni dia unik sikit. Yang ni lagi cerdik lah. Kan? Dia buat macam mana? Dia riwayatkan hadis tu dengan perawi tersebut, tapi dia tukar nama. Dia tukar gelaran. Tadlis asyuyukh. Dia tukar gelaran. Ni kita akan tengok contoh-contoh dia. Di antara perawi yang melakukannya ialah Atiyah bin Sa'ad Al-Awfi. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal berkenaan dengannya, dia adalah perawi yang dhaif. Aku telah diberitahu sesungguhnya Atiyah datang bertemu dengan Al-Kalbi, Muhammad bin Al-Saib. Ya, seorang perawi yang dituduh berdusta, muttaham bil kadhib. Lantas dia, Atiyah, mengambil tafsir daripadanya. Dia mengelarkan dengan Abu Sa'id dengan berkata, telah berkata Abu Sa'id. Okey. Telah berkata Abu Sa'id. Jadi maknanya Abu Sa'id ini dia mengelarkan sebagai Al-Kalbi, tetapi gelaran ini tidak masyhur bagi dirinya. Atiyah melakukannya agar orang yang menyangka bahawa dia meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang mulia. Jadi Atiyah ni dia ambil tafsir daripada seorang perawi yang dituduh pendusta. Ya, nama perawi yang dituduh pendusta tu namanya ialah Al-Kalbi Muhammad bin As-Saib. Dia ambil perawi, dia ambil hadis itu daripada perawi yang dituduh muttaham bil kadhib. Masalah lah kan. Jadi dia punya kecerdikan itu, dia tukar nama, dia tak bubuhlah nama Al-Kalbi Muhammad bin Saib ni. Kemudian dia bubuhlah nama Abu Sa'id. Jadi bila bubuh Abu Sa'id, orang ingat bahawa Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Nabi yang mulia. Jadi ini di antara salah satu cara tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh. Tuan-tuan boleh tengok kat bawah tu pun contoh yang sama jugalah. Dia tak gugurkan tapi dia tukar nama bagi orang keliru. Ini tadlis asyuyukh. Baik, hukum bagi hadis mudallas ni, perbuatan tadlis seperti ini adalah makruh. Okey. Okey. Okey, bawah ni dia punya kesimpulan lah. Okey, saya nak ambil dalam nota tambahan ataupun dalam buku yang saya rujuk ini. Hukum bagi tadlis ni tuan-tuan, dia ada 3 lah. Hukmu tadlis. Hukum bagi tadlis ni ada 3. Kat sini dia tulis makruh saja tuan-tuan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, ulum hadis, dia ada 3 hukum bagi tadlis ni. Yang pertama ialah fa in kana hadaful ikhfa'il dha'if li ikhfa'id dha'fil hadis fa hadha haramun. Apabila perawi itu, orang yang melakukan tadlis tersebut, dia menggugurkan atas sebab perawi tersebut dhaif, ya, untuk menghilangkan kedhaifan sesuatu sanad, maka hadha haram, hukumnya haram, tak boleh berdosa. Baik, adapun mubah, wa in kana as-sababu ikhtisaran au imtihanan lit-talabi fa huwa mubahun. Adapun tadlis yang dilakukan oleh seorang perawi yang dihukum harus ialah apabila perawi tersebut dia melakukan pentadlisan, ya, untuk sebab belajar ataupun untuk peperiksaan, ataupun untuk meringkaskan sanad. Itu boleh. Wa in kana li sababin akhar fa huwa makruhun. Kalaulah di sebab yang selain daripada 2 sebab ni, hukumnya makruh. Jadi hal ini kena berhati-hati. Baik, ada sedikit perbincangan berkaitan dengan hukum tadlis ni, ya. Hukmul hadithil al-mudallisi tadlis. Hukum bagi perawi yang melakukan tadlis ni. Ada perincian. Dia tak ada dalam kitab ni. Saya ambil dalam nota tambahan. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh catat kat tepi tu. Ya, kata ulama, apabila membahaskan
Al-hukmu alladhi dzakarnahu sabiqan huwa hukmu tadlis. Ya, kata ulama, kami telah memberitahu kepada kamu tentang hukum tadlis pada sebelumnya, hal huwa haram atau makruhun atau mubah. Dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh dan dia boleh jadi mubah, harus. Amal maqsud huwa fa huwa hukmul hadits alladhi waqa'a fihi tadlis, hal huwa maqbulun atau mardud. Dia boleh jadi makbul dan dia boleh jadi mardud. Dia boleh jadi tadlis itu tadlis yang diterima ataupun tadlis yang ditolak. Okey, hadza idza kana mudallisu thiqatan. Ya. Jika sekiranya tadlis itu dilakukan oleh seorang perawi yang thiqah. Jadi perawi yang thiqah, kalau dia melakukan tadlis, periwayatannya boleh kita menerima. Ya. Waqad ta'adalat arahu ulama fi al-hadits al-mudallis tadlis al-isqat tadlis, ya. Jadi berkaitan dengan hal ini juga para ulama berbeza pendapat. Ada ulama yang kerah, ada ulama yang bermudah-mudah, ada ulama yang berada dalam pertengahan. Jadi kita ni nak kena tengok semua ni. Ya, kita kena tengok kita nak duduk tang mana. Kan, kita nak duduk di posisi yang mana? Nak duduk tang posisi kerah ke? Nak duduk di posisi yang bermudah-mudah ke, ataupun posisi yang pertengahan yang ada syarat-syarat tertentu. Jadi itu nak kena tanya kita lah, nak kena belajar itu. Kata ulama, minhum man radduhu mutlaqan. Ada sebagian ulama hadisin menolak secara mutlak hadis tadlis ni. Kerana li ihtimal wujudi dha'ifin fi sanadi. Kerana ihtimal, kerana kemungkinan besar wujudnya dha'if sanad. Kita tak tahu. Dia skip, dia buang perawi tersebut, kita tak tahu sanad tu macam mana, perawi tu macam mana. Jadi ulama kata radduhu mutlaqan. Kita tolak terus kata tadlis ni. Wa minhum man qabilahu mutlaqan. Ada juga ulama hadis yang terima bulat-bulat. Terima bulat-bulat li anna al-thiqata la yarwi illa an thiqatin wa hadha ghairu sahih. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahawa kita terimalah pada perawi yang melakukan tadlis ini, sebab antara sebabnya ialah li anna al-thiqah la yarwi illa an thiqatin. Ialah mesti yang perawi itu ialah perawi yang thiqah, kata dia. Ya. Jadi perawi yang thiqah ni dia tidak akan meriwayatkan sesuatu perkara yang bermasalah. Okey, jadi ulama hadis kata wa hadza ghairu sahihan. Kefahaman ni kefahaman yang salah. Tak tepat. Baik, pendapat ulama yang ketiga, wa minhum man farraqa baina man la yudallisu illa an thiqatin. Sebagian ulama mengatakan bahawa iaitu kita kena tengok siapa yang melakukan tadlis itu. Ya, yakni ialah mestinya perawi tersebut illa an thiqatin, kecuali perawi yang thiqah saja. Thiqah saja. Fayakunu tadlisuhu lil ikhtisari. Mungkin perawi yang thiqah itu dia melakukan hal tersebut kerana apa? Untuk meringkaskan sanad tersebut. Fahadithuhu maqbulun, dan tadlis yang dilakukan oleh seorang perawi yang thiqah, hadisnya diterima. Wa hadithuhu maqbulun. Okey. Jadi itulah berkaitan dengan tadlis. Wallahu a'lam. Baik, jadi saya rasa dekat tu dulu kot. Berkaitan dengan hadis mudallas. Jadi wallahu a'lam. Mungkin kita buka soalan kalau ada, dan insya-Allah pada pertemuan akan datang tengok kita akan bincang berkaitan hadis mursal khafi. Hadis mursal khafi. Wallahu a'lam. Sila saya buka soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Muhammad. Silakan. Ni Muhammad Kamal sini daripada Ipoh. Ya, silakan Tuan. Ni nak tanya, lepas ni Ustaz akan kemungkinan ada keluarkan satu buku ke tentang apa yang kita bincangkan ini? Oh, tu noh. Setakat ni tak ada lagi dah kita punya cita-cita tu, sebab kita dah ada video dan tapi memang penting lah kan buku ni untuk maklumat-maklumat kita selepas ni kan. Cuma dengan kekangan masa yang saya hadapi saat ni, memang tak sempat lah. Saya macam bukan Maulana Nasri lah. Maulana Nasri memang sangat-sangat
Saya tabik sepiringan saya tak tahulah macam mana kan. Saya dengan kesempitan apa dia masa untuk saya teruskan pengajian ni agak padat sikit lah kan. Jadi macam itulah jawapan saya. Okey Ustaz. Okey, ada orang tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ilmu tawarikh ruwah ini ia hanya khusus pada pengkaji hadis saja. Semestinya pengkaji hadis ar-riwayah ad-dirayah. Kan? Kita belajar tentang ketepatan perawi tersebut dalam menerima hadis, dia duduk pada tombi dan sebagainya. Semestinya hadis memang tidak dapat ilmu hadis orang panggil apa? Sebagai tunjang lah. Tunjang. Adapun dalam bagi ilmu-ilmu yang lain dia boleh ambil manfaat. Kan? Bukannya untuk ilmu hadis saja. Kan? Ilmu usul fiqh pun boleh ambil ya. Ada yang boleh sebut boleh ambil asbabun nuzul sebagai contoh dalam ilmu tafsir. Kita dapat membedakan bila di antara sebagai contohnya perawi-perawi tersebut dia ataupun apa orang panggil mungkin kita katakan bahawa nasikh wal mansukh pun juga boleh kita kaitkan dengan ilmu tawarikh ruwah. Nasikh wal mansukh bila telah maklumat itu telah dimansukhkan oleh pendapat yang lain dan sebagainya. Hal itu sesuatu cabang ilmu dia terbuka kepada bidang-bidang yang lain. Cuma apabila sebut tentang ilmu tawarikh ruwah dalam ilmu hadis, yang ni memang sangat penting kan, yang ni memang kita punya di antara orang panggil tiang lah. Kalau tak ada hak ni memang kita nak pastikan macam mana jarh wa ta'dilnya dari sudut ketepatan dia mubham ataupun tidak majhul, kita nak pastikan dia dan sebagainya. Jadi hal ini perlu untuk kita tengok ilmu tarikh ruwah. Kita tarikh ruwah ni antaranya ialah tarikh al-Tabari, tarikh al-Bukhari, dan antara kitab-kitab lain lagi lah. Kitab-kitab tarikh al-Kabir, minta maaf. Boleh lihat dalam At-Tabaqat al-Kubra, minta maaf. Tabaqat al-Kubra li Imam Al-Hafiz Muhammad bin Sa'ad. Ini di antara kitab yang boleh kita tengok tawarikh ruwah. Begitu juga kitab yang disusun oleh At-Tabaqat oleh Al-Imam Al-Khalifah bin Al-Khiyat bin Qiyat. Kata Syekh Nuruddin Atir, "Huwa kitabun nafi' mufidun mukhtasar jiddan." Kitab ni sangat bermanfaat walaupun kitab ni ringkas sikit tapi sangat bermanfaat Tabaq daripada bin Damsyik, daripada keluaran daripada Syria. Begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi dia ada kitab-kitab dah. Jadi jawapannya ialah tak semestinya bagi ilmu hadis ilmu lain pun boleh ambil manfaat daripada ilmu tersebut. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam ya Tuan Aziz. Silakan. Saya nak tanya, maknanya kalau daripada apa yang kita belajar hari ini, kadang-kadang kita bertemu dengan satu teks dalam satu buku tu, kita tengok kadang-kadang perawi ini mengatakan perawi yang lain tu sebagai kazab, pendusta kan. Okey. Jadi kalau kita belajar hari ini, mana kita boleh apa? Pertimbang baliklah sama ada dituduh pendusta tu kerana macam tadilah tadlis ni kan. Ya. Kadang-kadang menyembunyikan perawi sebelumnya tu ada sebab-sebab tertentu. Maknanya dalam 3 keadaan lah kan. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram dan boleh jadi harus kan. Jadi kita tak boleh lah mengambil jalan mudah kata kalau seorang tu dituduh pendusta terus kita ambil kesimpulan malah tak boleh terima. Tapi sebenarnya kita kena kembalikan macam tadi Ustaz cakap lah kepada tarikh ruwah untuk kita pastikan betul-betul pendusta atau sebab lain. Betul tak Ustaz? Betul. Cuma saya nak bagi sikit berkaitan dengan yang dituduh pendusta tu, ialah tadlis tu tak semestinya seorang melakukan tadlis tu dia berbohong. Tidak. Sebab tu kita sebut tadi ni orang yang melakukan tadlis tersebut siapa? Kalau thiqah, okey, berkemungkinan dia seperti Al-A'ma Sufyan bin Uyainah
dia buat tadlis, tapi tadlis dia tu ialah untuk apa? Ikhtisar sanad. Bukan untuk menggugurkan perawi yang muttaham bil kadhib sebagai contohnya. Kalau dia menggugurkan muttaham bil kadhib, itu bermaksud bermasalah lah. Tadlis tu syuyukh, seperti mana kita bahas tadi ni. Ya, betul tak tuan-tuan? Kita ingat tak perbahasan tadi ni? Jadi kalau dia menggugurkan perawi untuk nak mengangkat ataupun untuk menghilangkan kedhaifan, untuk skip perawi yang bermasalah, itu memang haram. Adapun dia gugurkan, dia melakukan tadlis ya untuk ikhtisar, untuk imtihan li talabul ilm. Ya, itu tak ada masalah. Ya juz. Seperti berlaku kepada Imam Bukhari sendiri seperti mana yang kita sebut kan. Seperti Al-A'ma Sufyan bin Uyainah, kalau tak salah saya Hasan al-Basri pun di antara individu perawi yang thiqah yang terpalit dengan tuduhan tadlis. Kan? Ada orang mempertikaikan Hasan al-Basri dia banyak meriwayatkan tadlis. Kan? Tapi kita akan bahawa siapa Hasan al-Basri? Dia seorang ulama hadis yang thiqah. Ya, jadi kita masih lagi mengambil periwayatan. Sebab saya membaca buku Dr. Kamilin ni bagus tuan-tuan. Tuan-tuan belilah buku ni. Okey. Sebelum saya masuk master tuan-tuan, saya beli buku ni 200. Saya bukan jual buku dah. Saya syorkan tuan-tuan beli buku ni dan baca. 200 hadis, 200 soal jawab berkaitan dengan hadis. Saya kira soalan-soalan dalam ni bersifat sederhana berat lah. Dalam ni dia ada bincang tentang kenapa masih lagi kita ambil perawi-perawi seperti Al-Waqidi, seperti Ibnu Ishaq, seperti Hasan al-Basri. Dia ada perbahasan di sinilah. Dia ada perbahasan di sini. Okey. Jadi ada 200 soalan berkaitan hadis. Jadi bagus jugalah. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ini. Dr. Kamilin. Jamilin. Wallahu a'lam. Soalan ni penting lah tuan-tuan. Bila dia tanya soalan tu, kita pun tak terlintas nak tanya kan. Jadi bila dia timbulkan soalan dia, uish. Dan soalan-soalan dia sangat kritikal lah. Bukan soalan orang biasa lah kan. Ya, sebagai contohnya, adakah benar Ibn Lahiyah hanya diterima riwayat dari 3 orang perawi saja? Siapa pula Ibn Lahiyah ni? Tapi kalau orang mengaji tentang dirasat asanid, memang terkenal lah Ibn Lahiyah ni memang orang yang selalu duk meriwayatkan hadis. Ada dia punya pertikaian dia berkaitan ya, perawi yang bernama Ibn Lahiyah dan sebagainya. Saya pernah mengkaji periwayatan Ibn Lahiyah ni dalam tesis master saya lah. Okey, wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada apa, terima kasih semua. Ya, insya-Allah kalau ada kesempatan ya sama-sama kita berbincang lagi ya, baca lagi untuk sama-sama kita mendalami ya ilmu asas bagi ataupun ilmu usul hadis ni insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi pada malam esok untuk sama-sama kita berbincang ya maklumat-maklumat ataupun hadis ataupun maklumat cerita yang bermasalah di meja-meja penceramah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Afwan tuan. Terima kasih Ustaz. Baik sama, Rafiq. Waalaikumsalam. Terima kasih.